Bismillahirrahmanirrahim. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. صدق الله العظيم. Kisah kerajaan Sabak diteruskan lagi dalam ayat ini sebagai satu kenyataan kepada manusia yang membina tamadun tetapi tidak berasaskan kehendak tuntutan agama. Mereka lupakan segala nikmat yang dikurnia Allah kepada mereka. 2 buah kebun yang mereka punyai di kiri kanan bukit, hasil daripada usaha yang mereka kerja dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kebun itu pada hakikatnya adalah sesuatu yang menguji mereka. Dalam ujian ini mereka tidak bersyukur kepada Allah, mereka kufur. Dalam surah An-Naml menyatakan kekufuran itu mereka mempersekutukan Allah, mereka jadikan harta yang mereka perolehi, kemajuan yang mereka capai adalah hasil kebijaksanaan dan kebijaksanaan mereka mentadbir, mengatur dan menyusun. Ini satu bentuk kufur yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Lalu 2 buah kebun itu ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebun yang kering kontang, tidak mengeluarkan hasil. Kalaupun ada pokok-pokok yang tidak berbuah dan pokok-pokok yang buahnya pahit, katanya begitu. Selain daripada itu pula Allah berikan kepada mereka rumah dekat-dekat, sepanjang jalan rumah mereka di tepi jalan, senang nak bergerak ke mana-mana pun. Berbanding dengan satu ketika dahulu rumah mereka berjauhan dengan orang ramai. Maknanya mereka ini maju. Sistem perumahan mereka juga memperlihatkan bahawa mereka telah mencapai kemudahan. Rumah bila dekat di tepi jalan, kira-kiranya majulah. Kira-kiranya dia mudah berhubung dengan orang ramai. Dibekalkan pula dengan lampu sepanjang jalan. Rumah mereka pulanya ada telefon. Di rumah pada telefon, ada televisyen, ada radio. Yang telefon pula hak poket lagi, hak tangan lagi, hak di pinggang lagi. Oh banyaknya. Hak saham hak ni duduk sini, hak bahagian saham. Hak di poket ni hak nak berhubung dengan hak pejabat. Hak sini pula hak banyaknya. Siapa berjalan mana tertinggal merata-rata. Terlalu mudah sangat. Terlalu mudah. Itu dia rumah. Dan pulaknya dia dalam di rumah mereka sejuk sampai tak boleh duduk lagi, sejuk sangat. Dengan kipas angin lagi, dengan makanan pulaknya mewah. Apakah manusia bila diberi kemewahan yang seumpama itu, mereka ini sentiasa sembahyang, baca Quran, sentiasa beribadat? Tidak. Yang dekat-dekat, yang mudah-mudah, dia kata Allah sekarang ni mudah sangat kita. Naik kereta tak puas, kami dah sampai. Dulu berjalan 12 jam nak balik, sekarang ni 5 jamnya naik lebih air tak sempat nak minum lagi dapat pula. Macam tu pula, tak sempat nak minum. Mudah sangat. Ini tabiat manusia. Bila terlalu mudah, dia anggapnya barang itu barang yang tak ada guna lagi. Tak ada guna, mudah sangat. Pada suatu ketika dahulu, saya kecil-kecil dulu lagi, kita padi pada ketika itu kita pergi tanam sendiri, pergi ke sawah. Di rumah tok nenek ajar sebiji padi pun, dia kata sebiji beras pun setahun kita kerja, setahun. Jadi sebiji nasi itu pun jangan buang, jangan makan. Kalau tak makan dia paksa juga telan, paksa. Begitulah zaman. Sekarang beras murah ayamnya mahal sikit. Itu pun tak ada masalah. Ayam mahal, daging mahal, tak ada masalah lagi. Jadi kalau begitunya, lebih baik duduk pada zaman dulu lah. Zaman dulu manusia pandai bercermat.
bercermat dengan pakaiannya, dengan makan minumnya, dengan harta bendanya, dengan berah macam-macam laginya. Dulu manusia hidup baik juga, sama dengan hari ini, boleh mengaji juga dulu pun, tapi sukar sikit, mesti bekerja. Terlalu mudah apabila manusia tenggelam dalam nikmat, dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu budaya yang ditinggal dalam sejarahnya oleh kaum Sabak dulu. Kaum Sabak, dia kata dalam ayat ini, dia kata waja'alna bainahum, dan kami jadikan di antara mereka, patutnya dan kami jadikan tu, kami adakan buah bandar tu di depan. Ini di belakang, kami adakan tu duduk pada baris ketiga dah. Mulanya di antara tempat tinggal mereka di negeri Yaman dengan bandar-bandar di negeri Syam yang kami limpahkan itu, kami adakan beberapa buah bandar. Kami adakan beberapa buah bandar tu, terjemah waja'alna tu duduk di belakang. Di antara tu di mula depan sekali. Jadi sekali waktu tak berapa nak faham dah. Kita katanya waja'alna bainahum wa bainal qura allati barakna fiha, kami jadikan di antara negeri mereka di Yaman, negeri Sabak tu di Yaman, dan di antara negeri yang kami beri berkat padanya, iaitu negeri Syam. Negeri yang berperang pada hari ini dan negeri Syam. Antara negeri Yaman dan negeri Syam ini kami jadikan mereka Quran Zahirah. Quran Zahirah ni maknanya kampung di tepi-tepi jalan. Di tepi jalan nak pergi ke mana-mana pun kita tak payah masuk bandar, tak payah masuk ke dalam, malah di tepi-tepi jalan saja. Maknanya sepanjang jalan dari negeri Yaman ke negeri Syam ini penuh dengan kemudahan-kemudahan, makan minum mudah, laginya kedai-kedai pun banyak. Bila jalan senang pada ketika itu. Kami berikan kepada mereka, kepada orang Yaman, kepada orang Sabak lah khususnya, sebabnya tamadun Sabak pada ketika ini yang terkenal di rata-rata. Kami jadikan begitu. Quran Zahirah, bandar-bandar yang jelas kelihatan kepada orang ramai yang melalui jalan itu. Jadi kalau sekarang dikatakan lebuh raya lagi, kenderaan awam banyak, nak pergi ke mana-mana pun sampai ke perhentian tu naik saja. Bas ada, LRT ada, MRT tu semua ada ni. Bila semua ada ni, senanglah kita, senang nak pergi ke mana-mana pun. Berbanding dengan satu ketika dulu kami berikan kepada orang Sabak dalam negeri mereka. Wa qaddarna fiha as-sayra, dan kami pula tentukan jarak perjalanan di antaranya sekadar yang dijadikan tempat-tempat persinggahan. Kami buat pula tempat perhentian. Nak minum boleh, nak makan boleh. Qaddarna fiha as-sayra, kami tentukan. Siru fiha layali wa ayyaman aminin, berjalanlah berapa hari berapa malam pun mestinya aman, tak ada pencuri, tak ada peragut, tak ada orang jahat, tak ada. Berjalanlah siang malam pun tak apa. Inilah tamadun namanya. Tetapi tamadun ini dirusakkan oleh akidah. Inilah kemajuan namanya. Ke mana-mana pun kita hidup aman, damai. Tapi kita hidup di sekarang ni di Kuala Lumpur tak aman. Setiap jalan tu nak masuk kena periksa. Orang lain yang jaganya, orang lain datang jaga. Nak keluar masuk, nak keluar tanya, nak masuk tanya. Dalam 10 buah rumah ada ditahan. Tengok siapa nak masuk ke mana, nak cari rumah siapa. Maknanya tak aman lah kalau nak kira-kira. Takrif keamanan di negeri Sabak ni, kita takrif keamanan, mereka boleh berjalan siang malam pun selamat, aman, damai. Allah berikan kepada mereka. Allah beri. Manusia bila dah senang makan, kebun dalam rumah mereka, dalam negeri mereka, hasil tanaman dalam negeri mereka, makan minum tak ada masalah, dan segala kemudahan telah diadakan untuk mereka. Mengapa lagi manusia nak mencuri, nak meragut, nak merompak? Tak ada lagi lah nak merompak. Tetapi apabila wujud orang miskin yang terbiar dan orang kaya yang tidak memberi perhatian kepada golongan miskin, lahirlah orang yang seumpama itu. Lahirlah peragut, pencuri dan sebagainya. Sebab itu di dalam Islam ada zakat, ada infak, ada tolong menolong, ada berbagai-bagai lagi. Tujuannya untuk mengelakkan perkara ini.
Tujuannya supaya orang yang mempunyai kemudahan tidak lupakan kepada orang yang miskin, yang papa kedana. Mereka ini hendaklah ditolong. Dengan itu tidak adalah gejala-gejala maksiat dan berbagai-bagai kerusakan akhlak di kalangan setengah masyarakat. Siru fiha layaliya wa ayyaman aminin. Berjalanlah kamu di bandar-bandar itu pada bila-bila masa yang kamu suka, malam dan siang dalam keadaan aman. Apa pula reaksi kumpulan yang menikmati kemudahan-kemudahan ini? Kemudahan perumahan, kemudahan makan minum, kemudahan keamanan dan sebagainya. Manusia yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tak ucap alhamdulillah. Tak ada, segala puji bagi Allah tak ada. Apa yang mereka kata? Faqalu rabbana ba'id baina asfarina. Lalu mereka berkata, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami. Dekat sangat ni, dekat sangat. Dulu nak balik Kota Baru mau 12 jam ke dalam bukit. Sekarang ni sekejap je. Langkah naik kapal terbang tu 1 jam sampai. 1 jam sampai. Allah, tak sempat nak minum, tak sempat nak isap rokok, tak sempat semuanya. Tak sempat ini mereka merasakan satu malapetaka yang menimpa mereka pula. Tak sempat. Kalau begitu mereka doa, ya Allah, mintalah jauh, biar jauh sikitlah antara Kota Baru dengan Kuala Lumpur ni, minta jauh sikit sebabnya dekat sangat ni. Tak suka duduk di Malaysia ni. Dekat. Rabbana ba'id baina asfarina. Wahai Tuhan kami, jauhkanlah kami dalam perjalanan kami ini di antara sebuah bandar dengan bandar yang lain, antara sebuah negeri dengan sebuah negeri yang lain. Maknanya begitulah. Faja'alnahum ahadisa. Lalu kami jadikan mereka buah mulut orang. Sekejap saja mereka nikmati. Oleh kerana mereka tidak bersyukur kepada Allah, tinggallah mereka ini bertukar keadaan daripada kesenangan kepada kesusahan dalam hidup. Apa yang berlaku kepada mereka hanya tinggal sejarah saja, tinggal jadi buah mulut orang. Dulu-dulu orang ni orang Yaman, ini kaya ni dulunya ni. Tapi dia minta supaya dia jadi susah. Tuhan beri dia senang, dia minta jadi susah. Tuhan beri kepada dia mudah nak berjalan ke mana-mana pun, dia katanya susah ni. Dia nak biar jauh sikit, biar gelap sikit dalam rumah ni. Siang malam cerah, tak mahu. Mereka mau gelap, malam mau gelap, siang hari pun gelap lah sekali-sekala pula. Faja'alnahum ahaditha. Lalu kami jadikan mereka buah mulut orang. Buah mulut orang ni pasal sejarah kita cepat berubah daripada kaya kepada miskin. Wa mazzaqnahum kulla mumazzaq. Dan kami pula pecah belahkan mereka berkecai-kecai pula. Dahulunya mereka baik sebab rezeki mereka mudah, makan minum mereka senang, hubungan antara satu dengan lain baik. Tapi oleh kerana tidak syukur, kami jadikan mereka pula berpecah belah antara satu dengan lain. Apabila hidup dalam keadaan pecah belah, berperang antara satu dengan lain, sukar untuk kembali semula kepada kedudukan asal, aman damai seperti dahulu. Sukar. Kami jadikan begitu. Jadi inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur. Sesungguhnya kisah-kisah mereka tersebut mengandungi tanda-tanda yang besar pengajarannya bagi tiap-tiap seorang mukmin yang sentiasa berdekat sabar lagi sentiasa bersyukur. Jadi Islam mengajar, jika kita ditimpa malapetaka, sabarlah. Jika kita ditimpa kesulitan dalam hidup, bersabarlah. Jika kita ditimpa kesenangan, diberi kesenangan, kemewahan, bersyukurlah pula kepada Allah. Bersabar ketika miskin, bersyukur ketika senang. Ketika kaya raya, bersyukur. Itu ajaran Islam. Maknanya sama sekali jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala, dan pada masa yang sama kenalah beginilah dunia. Kadang-kadang senang, kadang-kadang susah. Kalau senang dalam hidup ini ada sebab dan ada hikmatnya. Kalau susah pun ada hikmatnya. Bagi orang mukmin, dia sudah kenal dunia. Orang yang hidup di dunia dan dia kenal dunia, dia senang hidup di sini. Kalaupun dia susah, maka dia senang. Kesenangan hidup di dunia ini hanya sementara. Kemudahan-kemudahan yang ada ini, dia tak ada yang kekal. Dia akan berhadapan dengan kerosakan.
Waktu kita senang, dia akan bertukar dengan susah. Waktu kita muda akan bertukar pulanya kepada tua. Begitulah dunia. Jadi orang yang kenal keadaan ini, dia duduk dalam keadaan mana sekalipun, dia tetap mempunyai prinsip, iaitu bersabar dan bersyukur kepada Allah. Dua perkara ini jika ada pada seseorang, tidak perlu susah dalam hidup ini. Tapi jika seorang orang tidak bersabar, bagaimana keadaannya? Sebab tak kenal. Panas pun tak kenal, sejuk pun tak kenal. Tak kenal belakang. Atas darat pun tak kenal, dalam air pun tak kenal. Duduk di bawah pun tak kenal, di atas pun tak kenal. Sebab dia tidak ada sabar. Tapi bagi orang yang bersabar, semuanya boleh kalau dia tahu ini tak lama kita hidup ni. Berapa lama kita hidup, berapa lama kita senang, akan ditukar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga satu sifat yang kedua, bersyukur kepada Allah. Jika seorang bersyukur kepada Allah, dia akan berkongsi dengan orang lain pada apa yang dia nikmati. Ada orang miskin, itu menandakan bahawa ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang pelbagai itu memberi peluang kepada kita untuk beriman kepadanya dan melihat bahawa inilah dunia sebenarnya. Allah jadikan penghuni dunia ini terdiri daripada pelbagai kumpulan manusia, terdiri daripada pelbagai kumpulan. Jadi bersyukurlah kepada Allah dan bersabarlah kepadanya. Itu sebagai kesimpulan kepada kesilapan yang berlaku kepada golongan kumpulan Sabak, kaum Sabak yang lupakan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersabar dan tidak bersyukur. Seterusnya, walaqad saddaqa alaihim iblisu zannahu. Allah